Yang Amat Berhormat, masih ada lagi orang kata kepada Yang Amat Berhormat, Allah, Yang Amat Berhormat ni tamak sungguh lah. Menteri besar ada dah. Allah, ni nak pergi ke parlimen pula ni, tamak dah. Yang Berhormat nak jawab mana? Nak jadi orang tu ke tukar tanya? Pertama, Nabi SAW ajar kita sebagai pemimpin untuk mempunyai kesabaran. Kena ada sabar. Saya meletakkan diri saya pada saat saya terima, orang nak panggil apa? Cercaan. Kutukan tu. Ya. Kutukan itu sebagai pandangan dan cercaan kutukan daripada salah seorang rakyat dari negeri Terengganu. Allah. Dan saya menganggap, saya pada waktu itu saya dengar sebagai seorang menteri besar. Allah. Bila rakyat memberi pandangan, kritikan, perkara yang paling penting bagi pemimpin di peringkat mana sekalipun, termasuklah di syarikat, di daerah, hendaklah berjiwa besar mendengar pandangan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Pemimpin, bila saya terima pandangan itu, dia kata, oh tamak, Dr. Sam tamak. Saya anggap orang yang berucap itu adalah salah seorang daripada rakyat saya di negeri Terengganu. Tak apalah, biar ke dia. Dia ada pandangan dia yang mungkin kalau ada 100 orang, dia seorang je yang pandangan demikian. Tak apa. Sebagai rakyat, biar dia bercakap. Apa yang penting ialah kita kena jelas kita nak tuju ke mana. Ada yang kata juga, ini lanjutan daripada tamak tadi tu. Ada yang kata, dah dia, kalau parti yang berbeza jadi ahli parlimen dengan kerajaan pusat, susah. Kena lantik hak baru daripada parti lawan, kerana parti lawan sama parti dengan kerajaan pusat. Betul tak? Ada dengar gitu? Ya. Beza tu ni. Esok lusa kita tak tahu lagi. Kalau ubah, kalau katalah bagi ke dia, bagi ke parti lawan kita menjadi ahli parlimen Kemaman, saya rusing. Jika berlaku apa yang akan berlaku, bezalah dengan kerajaan pusat pula. Nampak tu? Wallahu a'lam. Nampak dah signal awal daripada Yang Amat Berhormat kita. Nampak dah. Jadi kita minta sungguhlah orang Kemaman terik ini, tolong sungguh-sungguh. Inilah cara untuk kita menjadi sebahagian orang yang memahak sejarah dalam PRK 4040. P040 ini, insya-Allah kita minta lebih majoriti daripada 27,000, insya-Allah. Boleh tak agak-agaknya? Jangan kata boleh. Insya-Allah. Sebut kali lagi, insya-Allah. Tu baru ya. Oh, hamba duduk atas betah ni rasa dok sabar dah rasanya. Nak tunggu saat seperti mana yang disebut oleh Yang Muhammad tadi tu. Oh, tak sabar juga. Tak sabar. Jadi samalah kita 3 orang ni. Okey, Yang Muhammad. Masyarakat kita di Kemaman ni pelbagai. Ada kaum Tionghoa, ya, ada hak yang India pun ada. Jadi macam mana Yang Amat Berhormat kita faham masa 1 penggal 2 tahun kita dilanda Covid, mungkin tak nampak secara jelas yang lebih lagi lah untuk melihat secara tindakan bagaimana Yang Amat Berhormat sebagai ketua negeri ini menyantuni golongan-golongan minoriti ini tanpa buat kezaliman. Jadi macam mana misi, macam mana suasana yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat sekiranya menjadi ahli parlimen? Silakan. Kita, suatu realiti yang kita lihat telah berlaku puluhan tahun dalam negeri kita dan dalam negara kita.
Mungkin yang generasi baru-baru ni dia tak tahu, tapi boleh tanya dengan mak ayah dia. Apa yang berlaku dalam sistem politik negara kita ialah bila satu kelompok naik jadi kerajaan, kelompok yang lain itu akan berdepan dengan berbagai perkara. Ketidakadilan, kena buli. Ini perkara yang bukan rahsia lagi. Penyokong parti yang lain tak dapat sign daripada Tok Penghulu. Ini cerita lama ni. Dulu berlaku. Penyokong daripada parti lain, anak dia nak dapat beasiswa tak dapat sebab Tok Penghulu tak nak sign. Sebab apa masa tu zaman panggil apa? JPKK tak nak sign. JKK tak nak sign. Nak minta kerja. Soalan pertama tanya, mak ayah parti apa? Dan macam-macam perkara yang berlaku menyebabkan suasana dalam masyarakat kita ini berpecah. Tak selesai selama puluhan tahun. Apa yang kita laksanakan bila kita ambil alih kerajaan 2018, walaupun 2 tahun tu kita hadap COVID, banyak perkara tak dapat buat, ialah kita nak mula-mula mengurangkan. Lepas itu kita ingin menghapuskan diskriminasi akibat minoriti, akibat fahaman politik yang berbeza. Kita mesti utamakan keadilan dalam masyarakat. Sebab itulah kalau orang tu orang miskin, parti apa, agama apa, bangsa apa, kalau dia miskin, dia mesti dibantu. Dan itulah yang saya tekankan kepada semua ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ni ada 2 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di depan ni. Saya sebut acak kali. Saya sebut kepada ahli JPKK. Kita sebagai pemimpin dalam mengurus tadbir negeri, kita kena adil. Mana yang selayaknya terima bantuan, kita kena beri bantuan. Walaupun orang itu adalah bukan sokong kita dalam pilihan raya. Walaupun orang itu adalah kelompok minoriti, orang Siam ke, orang India ke, orang Cina, tak kira. Asalkan mereka layak, mereka harus dibantu. Ini yang membezakan kita dengan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kenapa kita nak lari daripada keadaan ini? Kerana kitaran ganas, the vicious cycle. Kitaran ganas, naik orang ni kena buli. Naik orang ni kena buli. Tak selesai dan akan berterusan sampai bila-bila, sehinggalah ada satu masa sebuah kerajaan mesti membetulkan keadaan ini. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kita bila kita ambil alih pada 2018. Kita buat secara halus sedikit demi sedikit. InsyaAllah dengan keadilan ini orang akan lihat bahawa kita lebih ikhlas dalam menjalankan tugas dan amanah, dan akan dipilih, akan diberikan tanggungjawab ini oleh rakyat di tahun-tahun yang akan datang. Ini duduknya. Alhamdulillah.